turiduna arad dunya, kamu wahai manusia senang sangat hidup di atas muka bumi ini. Baik tuan-tuan, ini di antara sambungan surah-surah yang kita baca sebelum ini dalam kitab Aitabur Rasul fil Quran. Teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, teguran yang berbentuk motivation, teguran yang berbentuk motivasi dan semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, sebab itulah sebagai mukaddimah pada malam ini, mari kita muhasabah balik. Adakah kehidupan kita ini semata-mata inginkan kehidupan di dunia saja, sehingga kita lupa bahawa kita ada kehidupan di akhirat? Kan tuan-tuan, Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyebutkan, la yazalu din wa dunya qa'iman madam al-arba'at asya'. Sayyidina Ali mengingatkan kita, dunia dan agama ini akan ditegakkan seiring bersama selagi mana ada 4 perkara berikut. Yang pertama, Sayyidina Ali sebutkan, dunia dan agama ini kalau kita dapat tegakkan bersama, nescaya kita untung di dunia, lalu kita untung di akhirat. Apa dia yang pertama? Madamal aghniya la yabkhaluna bima khuwilu. Madamal aghniya la yabkhaluna bima khuwilu. Selagi mana adanya orang-orang kaya yang tidak kedekut dengan apa yang dia ada di dunia. Lalu ini peringatan daripada Sayyidina Ali mengatakan kita, kalau kita di dunia ada harta, lalu selama kita hidup tidak kita infakkan, kita tidak wakafkan, kita tidak sedekahkan, kita tidak memberi jariahkan, kelak nanti harta itu hanyalah di dunia yang mana hisapnya ditanggung kita, ruginya kita ketika mana masuk di dalam kubur. Ini berdasarkan satu doa yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud berdoa pada Allah. Apa doanya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ayah sekalian? Allahumma inni a'udzubika min malin yusabbihu ghairi hisabin ala qabrin. Ana ulang-ulang tu doanya. Allahumma inni a'udzubika min malin yusabbihu ghairi hisabin ala qabrin. Maksudnya apa? Nabi Daud berdoa pada Allah, ya Allah, jauhkanlah diri aku, inni a'udzubika min malin, daripada harta yusabbihu ghairi hisabin, yang mana harta benda ini akan aku tanggung kelak hisapnya ketika mana di dalam kubur. Tuan-tuan, itu doa daripada Nabi Daud AS. Artinya apa? Hidup di dunia, nanti hartanya orang lain pula yang guna, dia tak dapat pun manfaat di dalam kubur. Tuan-tuan, ramai tak ramai? Kan Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takathur hatta zultumul maqabir. Manusia, kamu ni duk sibuk cari harta, cari duit sehingga kamu lupa nak infak, lupa nak wakaf, lupa nak beri pada perjuangan agama Allah. Kelak kamu masuk ke dalam kubur, kamu rugi. Allah Ta'ala dah ingatkan. Rupanya ada orang begini tuan-tuan. Sebab itulah harta yang dimanfaatkan, dizakatkan, apatah lagi, semuanya akan kembali pada diri kita. Benarlah kalam almarhum Al-Fadil Ustaz Ismail Kamus. Ingat tuan-tuan, dia kata, yang ada dalam poket kita tu belum tentu kita punya. Sekarang ni tuan-tuan cek kat poket tuan-tuan, ada duit kan, belum tentu kita punya. Siapa punya? Nanti tiba-tiba balik tayar motor pancit ataupun tayar kereta pecah, pergilah ke bengkel, rezeki mekanik. Teringat ayam Uncle Bob, maka rezeki pada peniaga ayam. Teringat itu, teringat ini, anak sakit nak pergi kerja, jadi rezeki doktor pula. Begitulah.
Lalu apa yang kita punya? Yang kita punya itulah yang mana kita infak dan sedekahkan. Sebab tu ada satu cerita penglipur lara, boleh ambil ibrah, boleh ambil pengajaran. Satu hari dua orang musafir pergi berjalan-jalan sehingga dia sampai ke sebuah istana raja. Lalu dia nampak pengawal yang jaga. Lalu dia pun bertanya pada pengawal tu, kami ni musafir, boleh tak malam ni kami nak tumpang tidur dekat istana raja ni, boleh tak? Kata pengawal tu, tak boleh. Kenapa? Kerana istana ni raja yang punya. Kan? Kalau macam tu, boleh tak kami jumpa raja? Boleh. Bila raja jumpa dengan dia, musafir ni tanya, tuanku, kami ni jauh musafir, lama lagi perjalanan kami, jauh lagi perjalanan kami, boleh tak malam ni nak tumpang di istana tuanku ni? Lalu raja kata, tak boleh. Sebab apa? Dia tanya. Kerana istana ni beta yang punya. Kan? Lalu musafir ni tanya, sebelum tuanku punya, istana ni siapa punya? Sebelum saya, bapa saya punya. Sebelum bapa tuanku, datuk saya punya. Sebelum datuk tuanku, moyang saya punya. Lepas tuanku mati nanti, istana ni siapa punya? Istana ni anak beta punya. Lalu sekarang ni siapa punya? Kan? Yang punya itu belum tentu kepunyaan dia. Lalu sedarlah raja tu, lalu ditumpangkan musafir tadi. Subhanallah. Apa yang disebut dalam doa Nabi Daud ini, jangan sampai harta yang kita kumpul akhirnya orang lain dapat manfaat. Contoh ya tuan-tuan, contoh kan, kita dah kan hidup lama, tiba-tiba kita meninggal dunia. Biasanya kalau meninggal dunia, harta waris, mawaris atau harta warisan ikut faraid memang dapat pada anak isteri, alhamdulillah. Tapi kalau isteri kita kahwin lain, macam harta tu jadi suami isteri kita yang baru yang punya. Kan? Kumpul banyak harta. Contohnya baju-baju kat rumah tu, kadang-kadang anak bagi, cucu bagi tak pakai kan. Lama-lama bila kita meninggal dunia, last orang lain pula yang pakai. Tengok tuan-tuan. Jadi itulah yang disebut oleh Nabi Daud AS berdoa, jangan sampai harta yang dikumpulkan semata-mata lalu kita tidak memberi manfaat. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat dalam kehidupan ini, berapa ramai orang yang lalai dan alpa kan tentang apa yang kita tinggalkan. Kita takut harta kita nanti akhirnya orang lain yang pakai, tapi kita tak pesan siap-siap pada anak dan isteri kita supaya beramal dan berikan harta ini. Jadilah seperti para sahabat. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Siapa dia? Abu Talha. Siapa dia? Sayyidina Osman ibn Affan. Sayyidina Osman sampai hari ini hotel dia berada di Madinatul Munawwar. Hotel dia tuan-tuan, hotel dia betul-betul dengan sebelah pajakan Andalusia, yang belah hujung pintu nombor 25 kan. Artinya dekat situlah satu hotel yang mana wakaf Saidina Osman masih ada hari ini. Kerajaan Saudi tak buat apa-apa, buat hotel, diwakafkan. Nama owner tu Saidina Osman bin Affan, nama owner hotel tu tuan-tuan. Saidina Osman dah meninggal berapa tahun? Ribuan tahun. Subhanallah. Abu Talha, dia punya telaga yang dia sayang, harta yang paling dia sayang ada lagi dalam Masjid Nabawi sampai hari ini. Tuan-tuan pergi umrah kan, pergi ziarah dekat telaga dia yang ada curve mozaik yang berbentuk bulat tu kat dalam Masjid Nabawi tu, kat tempat kasut nombor 2000 lebih tu kan. Sampai hari ini ada, bila disebut ayat Allah Subhanahu wa taala kan, bila mana Allah Taala kata kan, tiada keredaan Allah selagi mana kamu tidak meninfak, mewakafkan harta yang kamu kasihi tuan-tuan. Baik. Inilah sebagai muqaddimah kita, iaitulah ayat Allah Ta'ala sebut turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu inginkan kehidupan di dunia, sesungguhnya Allah ingin kehidupan di akhirat. Maka insya-Allah pada malam ini kita akan bersambung pada satu tajuk maudhu' yang bertajuk Itabur Rasul bisa'ni asyril badrin. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menegur sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan yang berlaku di dalam
sirah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbetulan ayat yang kita baca inilah, iaitulah surah Al-Anfal pada ayat 67. Insya-Allah sampai ayat ke-71. Kalau tak sempat kita sambung. Taib. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, ruwiyal Muslim bi isnad Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qatala al-muslimuna minal musyrikin 70 wa asarru 70. فقال ابن عباس ولما أسل الأسارى فقال رسول الله لأبو بكر وعمر ما ترون هؤلاء الأسارى فقال أبو بكر يا نبي الله حمدي عمي وعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. طيب. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana berlaku satu peperangan yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nama peperangan itu? Iaitulah Ghazwatul Badr, peperangan yang pertama berlaku dalam sejarah umat Islam. Badar daripada Madinah kurang lebih 180 kilometer. Nanti kalau pergi umrah, ziarah, pergi Badar, ambil peluang. Dan ajak mutawif, boleh tak kita pergi Badar? Ambil peluang. Boleh tahu sejauh mana jarak, bagaimana Nabi dan para sahabat berjalan kaki menuju ke Badar. Awal-awalnya bukan untuk berperang, tetapi hanya ingin menyekat rombongan daripada Abu Sufyan yang merampas harta rampasan umat Islam, lalu diperniagakan di bumi Syam. Nak balik ke Mekah, Nabi nak, orang kata, sekatlah, jalan sokat untuk Nabi sekat rombongan tu. Pasal apa? Harta tu milik kami. Kenapa Abu Sufyan nak pergi jual pula? Lalu Allah Ta'ala mendatangkan arahan, iaitulah Allah Ta'ala mengizinkan umat Islam berperang. Pada tahun yang kedua hijrah, pada saat itulah diturunkan ayat Allah, wa aqimus salah wa atuz zakah wasiyamu fi Ramadan. Dan diwajibkan ke atas umat Islam solat, zakat dan berpuasa di bulan Ramadan. Maknanya berlaku peperangan itu 17 Ramadan, ketika mana umat Islam sedang berperang. Walaupun jumlah yang telah dinyatakan oleh ulama sirah seramai 313, ada yang sebut 330, tapi yang asah iaitulah 313 ini, yang mana mereka tidak membawa peralatan yang bersedia untuk memerangi sesuatu musuh. Cukuplah mereka membawa pedang yang bersarung serta beberapa ekor kuda serta binatang-binatang ternakan untuk sebagai persediaan mereka dalam musafir. Itu kan ringkasan mukhtasar berlaku perang Badar. Tiba-tiba Allah Ta'ala arahkan untuk pergi berperang. Ringkas cerita, fa'anzil alfin minal malaikah, diturunkan 1000 malaikat yang membantu pasukan Islam kan. Disebut dalam Al-Quran kan, bi badrin wa antum azillah. Dan ingatlah wahai Muhammad, bila mana kamu ni lemah dalam peperangan Badar, lalu kami kuatkan kamu. Sebab tu dalam peperangan Islam ni bukan kira quwatan wala kasiratan wala muqta'atan kan. Bukan sebab musuh ni banyak, bukan sebab musuh ni senjata dia hebat, bukan sebab mereka punya persenjataan begitu canggih, bukan sebab tu. Tapi kita berperang hanyalah sebab dua, imma syahadah wa amma mautu fi sabilillah. Sama ada hidup yang mulia sebagai seorang orang yang berjuang ataupun syahid di jalan Allah. Ini konsep dalam jihad fi sabilillah. Jangan risau, Allah Ta'ala sebutlah kami akan bantu pasukan Islam. Taib. Lalu pada saat itu mereka pergi tuan-tuan. Allah Ta'ala datangkan ribut taufan malam itu, sehingga Allah Ta'ala turunkan 1000 malaikat. Sebab tu kalau pergi ke Badar ni seronok tuan-tuan. Saya kalau bawa jemaah, saya cerita kan, sampai jemaah ada yang menangis kan. Kita jumpa satu jabal. Hari ni orang Arab panggil haza jabal malaikah. Ada satu bukit dekat Badar tu, jabal ni dinamakan bukit malaikat.
Dari sudut fizikal pun dah pelik. Semua bukit dekat Mekah ni semua berbentuk hitam kan? Ada batu kerikil, tiba-tiba ada satu bukit putih je kat Badar tu. Disebut sebilangan ulama kat situlah malaikat turun membantu pasukan Badar. Ni hebat. Dan memang sahabat sebut mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka malaikat yang memancung musuh sebulan bin sebulan yang Nabi sebut, mati mereka. Lalu akhirnya walamma istara faqala almuslimuna min masyrikin 70 wa asarru 70. 70 orang telah mati dalam peperangan ini, ya, daripada 1000 orang musuh ini 70 mati, wa asarru 70, lalu ditawan 70 orang yang lain. Malam ni kita tak nak ceritalah tentang Badar Al-Kubra ni. Elok Badar ni pada bulan Ramadan kan, subhanallah. Lalu kita nak cerita lepas daripada peperangan apa yang nak dibuat. Lalu Ibnu Abbas mengatakan ketika mana tentera muslimin telah pun menawan 70 orang yang disebut asara ataupun tebusan ini, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat untuk melakukan syura, mesyuarat. Rupanya mesyuarat ni penting. Tak boleh kita ni walaupun keputusan kita nampak macam kuasa veto, tapi kita tak bermesyuarat. Dan kita pun dalam rumah tangga kan, apa-apa kita bincang dengan isteri kita kan, subhanallah kan. Kita bincang dengan anak kita, bukan kita seorang saja walaupun kita mampu nak buat keputusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling layak buat keputusan. Tapi Nabi tanya pada para sahabat. Nabi tanya pada para sahabat, apa artinya? Di sinilah konsep syura dan juga keberkatan. Nabi tanya pada pandangan Abu Bakar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umarin ma tarawni haula'i. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang paling kanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi ketika berhijrah. Ma tarawni haula'il usara, apa pandangan kamu tentang tawanan-tawanan perang ini? Kan Nabi tanya pada Abu Bakar As-Siddiq. Faqala Abu Bakar, ya Nabi Allah, hum bani ammi wa ashirah, ara an ta'khazu minhum fidya fatakuna lana quwwatan 'al kuffar fa'asa Allahu an yahdiyahum lil Islam. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, hum bani ammi, mereka ni ada kaitan dengan kita dan ada anak-anak saudara kita, sepupu sepapat yang ada kaitan, wa ashirah, ada talian dengan kita. Ara an ta'khazuhum fidyah, sesungguhnya aku mencadangkan ya Rasulullah, cukuplah kita ambil fidyah sebagai cagaran, sebagai tebusan, sebagai duit untuk kita gunakan. Fatakuna lana quwwatan 'alal kufar, kerana hari ini kita hanya baru pertama kali kita berperang. Mungkin besok ada lagi peperangan, ada lagi, lama lagi, kita baru je touchdown dekat Madinah ini. Lalu duit yang kita ada tu untuk kita bawa ke jalan jihad fi sabilillah. Memang betul lah. Lepas Badar, Uhud. Lepas Uhud, Khandaq, Khaybar, Hunain, dan peperangan yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ambil cagaran, fa'asallahu ayyahdiyahum lil Islam, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi hidayah dengan kita bebaskan mereka, lalu mereka memeluk Islam. Ada tawanan yang disuruh untuk menulis, mengajar anak-anak umat Islam. Maknanya itulah tawanan-tawanan yang 70 tawanan yang telah ditawan. Lalu Nabi bertanya pada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pula kepada sahabat dia yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila kita tahu sikap kedua orang sahabat ini, watak karakter yang berbeza. Abu Bakar kita tahu seorang yang lemah lembut kan, dia sentiasa tenang. Tuan-tuan masih ingat ketika mana berlaku peristiwa yang besar? Apa dia? Iaitulah peristiwa keagungan yang kita kena percaya sebagai i'tiqad, akidah kita. Apa dia? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Nampak tuan-tuan? Bila mana Nabi pergi
daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa, dinaikkan ke langit yang ketujuh, balik semula touchdown di Mekah. Orang pertama yang ditanya oleh orang kafir pada Abu Bakar As-Siddiq, iaitulah seorang sahabat yang membenarkan kata Nabi SAW. Tatkala waktu tu tak ada internet, tak ada apa pun nak kaji betul tak Muhammad ni. Perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa kurang lebih ikut Google 1404 km. Macam mana Ustaz tahu? Tahulah. Pasal dulu saya buat haji daripada Jordan, sempadan Palestin. Itu pun dah 1400 km lebih dah juga. Penat tuan-tuan, 2010 naik bas buat haji. Kita ingat kita lah paling hebat. Rupa-rupanya bila sampai ke sempadan tanah suci dengan tanah haram tu, tengok-tengok bas banyak semua. Nak masuk ke tanah haram untuk menunaikan haji pada saat itu. Kita tengok flat nombor, ni hebat ni rupa-rupanya tuan-tuan. Satu peristiwa yang hebat. Apa dia? Flat orang buat haji ni. Daripada mana? Siberia, Rusia tuan-tuan. Tak tahu jalan mana diikut untuk pergi ke Saudi. Subhanallah. Ini wa fajjim min kulli amiq. Allah Taala kata kamu akan lihat orang buat haji ni daripada pelusuk dunia. Daripada ceruk kampung-kampung, daripada mana. Ini hebat kan. Lalu itulah perjalanan yang jauh. Bayangkan pada saat itu Nabi pergi ke Masjidil Aqsa, perjalanan 1400 km lebih. Kemudian Nabi dinaikkan ke langit yang ketujuh untuk menerima amanah salat. Balik semula touchdown. Kata Ummu Hani, ibu susuan Nabi SAW, kami sempat solat dengan Rasulullah SAW pada waktu subuh tu. Jadi perjalanan tu laju. Lalu orang yang pertama tunggu, iaitulah Abu Jahal lah tuan-tuan. Dia tanya, "Hei Muhammad, malam tadi kamu pergi mana?" Oh, tahu pula Nabi pergi mana. Nabi ni dia takkan cakap benda yang tipu lah. Aku telah di-Isra' dan di-Mi'rajkan. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu ini turning point ni. Ni turning point ni. Muhammad jangan cerita dulu. Kalau boleh kami nak kamu cerita ramai-ramai nanti. Pasal apa? Senang nak bahan. Ni sikap orang-orang kafir Quraisy munafik ini. Taib. Lalu akhirnya Nabi ceritakan dan dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini watak dia. Manaqib Abu Bakar As-Siddiq. Apa dia sebut? Wahai orang kafir Quraisy, wahai penduduk Mekah, kalau kamu tanya Muhammad pergi mana, aku nak beritahu, kalau Muhammad pergi jauh daripada itu pun, aku tetap membenarkan inilah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa yang pelik tuan-tuan? Tengok kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pergi buat apa? Memindahkan istana Kaisar, yang disebut sebagai Ratu Bilqis, kan? Daripada mana? Sabak. Bukan Sabak Benam tuan-tuan. Sabak kat Yaman tuan-tuan. Kan? Siapa dia? Nabi Sulaiman berada di mana? Di Palestin, Babylon. Pada saat itulah kan dipindahkan dalam sekelip mata saja di hadapan Nabi Allah Sulaiman AS. Maknanya is nothing possible lah bagi Allah. Kalau setakat dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram, sama je perjalanan daripada Masjidil Aqsa ke Yaman tuan-tuan. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Lalu Nabi bertanya, "Ma tarawni Ibnu Khattab?" Apa pula pandangan kamu wahai Ibnu Khattab? Iaitulah Umar. Umar ni pula kita tahulah kan, seorang watak karakter yang mana kisahnya begitu hebat sehingga beliau memeluk Islam setelah mendengar kalam ataupun kalamullah daripada surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Kan? Dia dengar surah itu menggigil. Lalu dia nak jumpa Nabi SAW kerana sebelum itu dia dah pelempang adik dia dah. Pasal apa? Dia memeluk Islam tanpa pengetahuan Umar. Dia nak jumpa Muhammad, kononnya nak bunuh Muhammad. Akhirnya dengan itulah dia memeluk Islam. Lalu Umar ni kita tahu ketika mana berlakunya hijrah,
Orang lain semua nak berhijrah dalam keadaan sir, dalam keadaan rahsia, kan? Semua takut nak pergi berhijrah. Hatta Rasulullah SAW sendiri pun dengan Abu Bakar As-Siddiq secara rahsia, sehingga dikejar oleh kafir Quraisy. Tapi Umar berhijrah ke Madinah. Bila mana Umar sebut, barang siapa yang ingin besok anak dia jadi yatim piatu, barang siapa yang besok isteri dia jadi seorang balu, seorang janda, barang siapa yang besok dia akan kehilangan suami dia selama-lamanya, sila jumpa Umar dekat depan Kaabah. Umar nak pergi Madinah. Memang satu habuk orang tak pergi, tuan-tuan. Ni Umar. Lalu bila mana Umar ditanya oleh Rasulullah, 70 tawanan perang ni kamu nak buat apa, wahai Umar? Qalat la wallahi ya Rasulullah ma ara allazi ra'yu Abu Bakrin walakinni ara an tamakkanna fanadrib a'naqihim fatamakkana aliyan min al-aqil fayadribu unuqahu wa tamakkanani min fulanin nasiban li umarin faadrib unuqahu fa inna haula'i a'immatul kuffar wa sunadiduha. Umar kata, la wallahi la, demi Allah tak ya Rasulullah, aku tak sama dengan pandangan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kata bebaskan dan ambil fidyah sebagai cagarannya, aku kata la wallah, demi Allah jangan Rasulullah. Umar bermati-matian kata pada Nabi SAW, ma ara allazi ra'yul Abu Bakar walakin arat tamakkani fanadrim anakahum. Apa dia? Fanadriba a'naqahum ni apa? Kita bunuh je semua, jangan tinggalkan satu pun Rasulullah. Kalau ada 60 lah, kalau 70 lah. Semua 70 tawanan perang yang kita tawan dalam perang Badar ni bunuh semua. Fatamakkana aliyan wal minal aqil fanadri mulquhu. Dan kita tahu di kalangan tawanan perang ini ada yang sabit dengan kita. Contohnya yang ditawan seperti Aqil. Aqil ni siapa dia? Adik kepada Sayyidina Ali, kan? Lalu biar Aqil yang bunuh adik dia. Kata Umar, wa tamakkani min fulani nasibin lil Umar fa adrib unukuhu. Kalau adalah 70 orang ni yang ada kaitan dengan Umar, jiran Umar ke, adik Umar ke, sepupu Umar ke, adik-beradik Umar ke, fa nadrib unuqahu. Biar Umar yang buka pedang ni, lalu Umar yang pancung dengan tangan dia. Ini disebut prinsip, kan? Fa inna haula'i aimmatul kuffar wa sunadiduha. Ketahuilah wahai Rasulullah, dema semua ini merupakan pencetus ataupun disebut bahasa modennya nukleus, punca kuasa kepada kekufuran, kemusyrikan kepada Allah Ta'ala pada hari ini. Tuan-tuan, artinya Umar dah boleh baca dah, seolah-olah kalau kita bebaskan mereka lepas ni, siaplah kita lepas ni. Tuan-tuan, lalu faha wa rasul ma qala Abu Bakar wa lam ya'tahu qalat ya'ni lil kalamil Umar faqala ya Rasulullah a'riban min akhadha fidya laqad aridtu azabahum min hadhihi shajaratan qarib min an-nabiy Allah wa anzil Allah azza wa jalla ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arad dunya wallahu yuridul akhirah. Lalu Nabi masuk ke dalam kemahnya. Nabi dah dengar dua pandangan sahabat ni. Nabi masuk kemah dia dan Nabi, orang kata apa, berehat sehinggalah malam itu fa'anzil ayatin min Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan ayat daripada Al-Quran, ayat yang kita baca ini. Apa dia? Surah Al-Anfal pada ayat 67 tu. Allah Ta'ala sebut makana liyabin ayyakuna asra hatta yuskhina fil ardh. Allah Ta'ala kata, dan Allah Ta'ala tegur sikap Nabi, tidak patut bagi seorang Nabi selagi mana ada tawanan sehingga dia dapat dilumpuhkan di atas muka bumi ini. Kita sambung sebentar insya-Allah nanti selepas solat dan selepas azan isya insya-Allah. Wallahu a'lam.
Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik, kita sambung sikit insya-Allah. Lalu pada malam itu Allah Taala turunkan ayat ini, wa ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah la sabaq ولولا كتاب من الله سبق لمساكم فيما أخذتم عذاب عظيم. طيب. Nabi dah ada pilihan. Bila mana pandangan Abu Bakar, Ra'yul Abu Bakrin, membebaskan tawanan perang itu dan diberikan cagaran fidyah, mudah-mudahan mereka memeluk Islam, Nabi dah gembira dengan pandangan itu. Bila kata pandangan Sayyidina Abu Bakar macam seakan-akan keras, macam seolah-olah keras pandangan Umar ini, Umar kata pula pada Rasulullah, iaitulah pandangan Umar untuk membunuh saja 70 tawanan perang Badar ini. Lalu Nabi dah ada pilihan. Nabi sudah tentulah pandangan Nabi ini pandangan yang tepat, pandangan yang paling afdal, kerana Nabi dah tanya pandangan para sahabat. Kalau tanya tuan-tuan pun, tuan-tuan dah tahu pandangan apa. Apa pandangan tuan-tuan? Lebih better kita bebaskanlah, kan? Betul tak? Kan? Mudah-mudahan yang 70 orang ni sama-sama beriman, masuk ke dalam Islam. Itulah pandangan Abu Bakar. Malam tu Allah Ta'ala turunkan satu itab. Nama kitab ni itab, teguran. Allah kata, makana lin nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak patut bagi seorang Nabi, ni ayat keras, ayat itab, teguran. Tidak patut bagi seorang Nabi selagi mana dia ada tawanan perang sehinggalah hatta yuskhina fil ard, sehingga dibunuh semua tawanan-tawanan itu. Turiduna arad dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu inginkan kehidupan, kemuliaan di dunia, tetapi Allah inginkan akhirat. Allah sambung, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhaztum azabun azim. Ayat 68. Iaitulah sekiranya Allah Ta'ala beri balik penerangan mafhum mukhalafah. Allah Ta'ala beritahu, Allah kata sekiranya tiada ketetapan daripada Allah, daripada Tuhan sebelum daripada ini, pastilah kami akan azab kamu dengan azab yang begitu pedih. Kan tuan-tuan? Artinya dalam hal ini Allah tegur Nabi, tapi Allah bagi penerangan. Sebab apa teguran itu? Apa dia? Iaitulah kalaulah tak ada ketetapan. Maksudnya Nabi tak ada maklumat. Nabi tak tahu pun sebelum ni tak boleh rupanya bebaskan tawanan perang. Nabi tak tahu. Tak ada ayat Allah turun. Itulah pertama kali, dan itulah peperangan yang mula-mula berlaku dalam sejarah umat Islam. First day, pengalaman yang pertama. Taib. Lalu hal inilah dibincangkan oleh alim ulama. Maka dalam hal ini adakah Nabi bersalah? Ringkasnya, sebagai kita nak khulasah ni kan, lalu dalam hal ini ulama termasuk Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ni sebut dalam kitab ini, dia sebut pandangan Nabi tak silap dan Nabi tak salah pun. Kan? Nabi nakkan umat dia semua dapat hidayah macam kita dapat. Tapi dalam hal ini pandangan Sayyidina Umar ini seolah-olah dhabit tepat macam apa yang Allah Ta'ala suruh. Ini hebat Sayyidina Umar Al-Khattab, dibunuhnya semua kan. Lalu sebab itulah Umar Al-Khattab ni, manaqib Umar ni cukup hebat. Tuan-tuan beli satu kitab yang dikarang oleh Al-Fadil Tuan Guru Tuan Guru Abdul Hadi Awang, Haji Abdul Hadi. Maknanya Tuan Guru ceritakan tentang manaqib Umar ni kan, dirasmikan di PWTC pada hari itu kan. Ni manaqib Umar ni kita kena baca. Baik. Lalu dalam hal ini besoknya, ni cerita ya, khulasah, faqala Rasulullah li Abu Bakr min ashabuka akhazum fidyah la aradna azabahum min adama hazi syajarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis besok pagi tu. Nabi menangis.
Lalu Nabi cerita pada Abu Bakar, kan? Tengah Nabi cerita pada Abu Bakar itu, kan? Tengah Nabi cerita, maknanya, wahai Abu Bakar, malam tadi Allah Ta'ala turunkan surah Al-Anfal ini padaku, dan Allah Ta'ala menegur sikap kita, dan Allah Ta'ala memberi ancaman sekiranya kalau kita buat, maka kita semua akan diberikan azab yang begitu hebat. Tapi tawanan telah pun dibebaskan, kan? Maka pada saat itulah, kan, dia menangis. Bila Rasulullah menangis, Nabi menangis. Ni bukan nangis sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut azab ni tadi, kan? Lalu bila disebut perkara itu, Abu Bakar nangis, kan? Walamma Abu Bakran qa'idani yubkiyani faqala ya Rasulullah akhbirni min ayyi shay'in tubki anta wa sahibuka fa in wajadtu bukaan bukaitu wa illam yajid adaka bukaitu li bukaikuma. Tengah dua-dua menangis tu, tiba-tiba Sayyidina Umar lalu, tuan-tuan. Sayyidina Umar ni dia tak tahu apa cerita, dia tak tahu pun, kan, pandangan dia diterima ke, dia tak tahu. Dia tanya Nabi dulu, sebab apa kamu menangis Rasulullah? Dan wasahibuka, sahabat kamu Abu Bakar tu nangis, kan? Kalau kamu bagi tahu ke, kalau kamu tak bagi tahu, disebabkan kamu berdua menangis, Umar akan menangis. Ini manaqib Umar, kan? Jadi tuan-tuan, sebagai kesebutan apa? Umar ni dia tawaduk. Walaupun pandangan ni dia tepat, diterima seolah-olah sama yang Allah Ta'ala arahkan itu, dia tak bangga, tuan-tuan. Tapi kita hari ni, kalau pandangan kita diterima, oh bangga kita, kan? Dalam mesyuarat, hebat pandangan Tuan Haji ni, hebat ni, bangga kita. Umar tak, tuan-tuan. Itu. Yang kedua, apa yang boleh kita dapat daripada ayat ini, iaitulah Allah Ta'ala, kan, menegur sikap kita, tetapi Allah Ta'ala sebenarnya, kata ulama, turidu na'arad dunia itu kepada tentera Badar. Iaitulah Allah Ta'ala sudah mengetahui ada kalangan tentera Badar, bila dikatakan diberikan cagaran tebusan ini, mereka dah berimajinasi. Apa dia? Oh, kalau seorang dibayarnya fidyah 100,000 dirham, dah ada 700,000, kan? Artinya boleh ni lobby projek dengan Rasulullah ni. Nampak? Tapi Allah Ta'ala tapis siap-siap. Turiduna dunia. Tentera Badar, kamu nak dunia, tapi Allah inginkan akhirat. Tapi tentera Badar ni antara sahabat yang paling asah dalam ilmu hadis, dan Nabi sebut, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lahum. Tentera Badar, kamu buat apalah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kalian. Ini hebat peperangan yang berlaku dalam sejarah umat Islam, dan memberikan kita gambaran bahawa dalam hal ini syura menjadi keutamaan kita. Mesyuarat ni penting, ya tuan-tuan. Itu saja yang boleh kita sampaikan. InsyaAllah ada 8 pandangan kenapa ulama sebut Nabi ditegur oleh Allah. Kita akan sambung, dan insyaAllah kita diberikan keberkatan atas nikmat pada hari ini, insyaAllah. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, yang baik itu Allah Ta'ala dan kurang itu atas kelemahan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.